Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok soalan SPM 2019 berkaitan dengan temu kimia. Okey, tahun 2019 soalannya adalah berkaitan dengan haba penyesaran. Okey, Raja 3 menunjukkan suatu eksperimen untuk menentukan haba penyesaran bagi tindak balas antara zinc berlebihan dengan larutan kuprum 2 sulfat. Okey, so kalau saya rasanya semua orang dah tahu, saya akan tulis persamaan kimia biasanya lah. Zinc plus kuprum 2 sulfat akan hasilkan apa akan berlaku. Disebabkan zinc adalah lebih elektropositif daripada kuprum, maka zinc boleh sesarkan kuprum. Basically zinc tendang keluar kuprum daripada larutan garam tu lah. So jadilah zinc sulfat dan juga kuprum. Okey. Soalan pertama, nyatakan maksud haba penyesaran. So ini adalah haba yang dibebaskan. Kenapa saya kata dibebaskan? Saya tahu ini adalah tindak balas eksotermik sebab perubahan suhu ni. Suhu meningkat maksudnya tindak balas ini eksotermik, maksudnya haba dibebaskan. Okey, kalau tak sure, lebih baik tulis perubahan haba. Okey. Atau perubahan haba apabila 1 mol logam, dalam kes ni kuprum lah, disesarkan daripada larutan garamnya, kuprum disulfat tu lah, oleh logam yang lebih elektropositif. Dalam kes ini zinc lah. Tulis macam ni je pun dah sudah selesai. Okay, you will get that 1 mark. Soalan kali ketiga, soalan yang kedua, mengapakah cawan polistirena digunakan dalam eksperimen ini? Senang kan jawapannya? Cawan polistirena ialah penebat haba Allah yang baik, ataupun untuk mengurangkan haba yang terbebas. Ke persekitaran. Tak nak tulis pun tak apa. Okey, nyatakan satu pemerhatian bagi tindak balas tersebut. Dari segi pemerhatian, apa yang kita tahu, ini adalah pepejal kelabu. Okey, yang larutan kuprum 2 sulfat pula adalah larutan biru. Okey. Zinc sulfat ni adalah larutan tidak berwarna, manakala kuprum adalah pepejal berwarna perang. Okey, so bila ni nak pemerhatian, macam-macam kita boleh tulis sebenarnya. Okey, kita boleh tulis larutan biru bertukar menjadi tidak berwarna. Okey, ataupun apa lagi yang berkaitan dengan eksotermik, bekas menjadi panas. Okey, salah satu je lah awak tulis, bekas atau cawan polistirena menjadi panas. Apa lagi? Ni pepejal perang terbentuk. Tulis mana-mana satu sahaja, jangan tulis semua. Okey, ni double stroke. Okey, tulis salah satu sahaja. Okey, next adalah nyatakan jenis tindak balas berdasarkan perubahan suhu. Nampak? Suhu meningkat, therefore
Haba dibebaskan, therefore this is exothermic. Ejaan, be careful. Yang guna English, it will be like that lah. Okay. Tulis persamaan kimia, which saya dah tulis. So, saya rewrite sahaja. Ini persamaan yang automatik seimbang. So, dia satu markah je lah. Okay. Hitung nilai haba penyesaran bagi tindak balas itu. Dan ada 4 markah kat sini. So, since dah tengok dah jawapan untuk definisi tadi, saya akan padam bahagian ni. So, sebab dia dah makan tempat nak perhitungan ni. Okay, so kita akan kira H sama dengan MC theta ataupun bilangan mol. Mana-mana satu tu yang dulu tak kisahlah. Okay, so H ataupun Q sama dengan MC theta. Boleh lah. Okay, M kat sini adalah jisim larutan. Dan larutan yang ada hanyalah kuprum 2 sulfat. Yang isi padu dia 100 cm3, maka jisim dia 100 gram. Kalau nak tahu macam mana nak convert daripada isi padu kepada jisim, boleh tengok video-video yang lepas. Dia ada kaitan dengan formula ketumpatan. Okay, ni 4.2 joule per gram per degree Celsius. Darab dengan theta sekarang berapa? Ini suhu awal, ini suhu tertinggi. So 40 tolak 28 lah. Darjah Celsius, which is 12. Alright. So kita pun tekan calculator. Lima kosong empat kosong. Okey, apa unit dia? Kita cancel gram dengan per gram, degree Celsius dengan per degree Celsius. So you punya unit adalah joule. Itu baru markah pertama. Markah kedua adalah hitung bilangan mol. Okey, kita nak hitung bilangan mol kuprum lah, sebab tengok definisi. Haba yang dibebaskan atau perubahan haba apabila 1 mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. So, kita sebenarnya menghitung bilangan mol untuk daripada yang kuprum 2 sulfat tu lah. Okay. M V. So, M dia adalah, kemolaran dia adalah 0.25 mol per decimeter cube. Manakala isi padu dia adalah dalam unit decimeter cube. So, ini convert kepada decimeter cube akan jadi 0.1 decimeter cube. Iaitu 100 cm cube tu bahagi dengan 1000. Okay. So, kita akan dapat berapa tu? 0.025 mol. Okay. 0.025 mol ini membebaskan 5040 joule haba ni. Okay. Tapi delta H adalah untuk 1 mol. So, kita nak tahu kalau 1 mol, berapa nilai haba yang dibebaskan. So, dia sebenarnya, ini darab. Saya tukar color lain. Ini 1 mol darab bahagi dengan ini. Okay. 1 mol darab 5040 joule bahagi 0.025 mol. So that's why jawapan dia macam itulah. 5040 bahagi 0.025 dapat 20160 joule per mol. Kenapa per mol masih ada? Sebab ini adalah untuk 1 mol. Tapi ini belum jawapan akhir lagi. Ini baru markah ketiga. Jadi jawapan akhir you akan tulis macam mana? Therefore delta H adalah mesti ada simbol. Simbol kat sini negatif lah. Sebab ni exothermic. Tindak balas exothermic. Dan tukarkan kepada unit kilojoule. Gerak titik 1, 2, 3. Kita bahagi 1000 kan? 201.6 kilojoule per mol. Macam tu. Okay. So, markah dia macam mana? 1, 2,
3. Dan jawapan akhir beserta unit yang betul tu 4. Kenapa zinc digunakan berlebihan? Kenapa kita always letak the logam tu berlebihan? Sebab kita nak pastikan semua ion kuprum itu disesarkan. Okay. So bila yang ni in excess, fikir. Bila dia ni berlebihan, so semua ni boleh bertindak balas dengan zinc ni kan. So bermaksud semua ion kuprum 2. Kenapa kita concern about ion kuprum 2? Because it's 1 mol logam disesarkan daripada larutan garam dia. So kita nak make sure semua ion kuprum 2 itu disesarkan. Untuk pastikan, jangan tulis short form ya. Saya sahaja tulis short form. Untuk pastikan semua ion kuprum 2 disesarkan daripada larutan garamnya. Iaitu apa? Kuprum 2 sulfat. Okay. So itu adalah soalan SPM 2019. Selesailah semua soalan A sampai F. Okey, sekian. Terima kasih.